Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Muka surat 395 keempat daripada jawapan-jawapan berkenaan dengan ni masalah kunut lagi ya, masalah makna kunut. Kunut ni maksudnya kunut ni Allahumma hdini Allahumma hdina fi man hadait ka, ataupun makna kunut ni panjang, lama berdiri dengan doa dan pujian terhadap Allah selepas rukuk. Ni keempat jawapan dari sini. Jalur periwayatan maksud rangkaian perawi lah. Kan macam tangga. Perawi ni macam tangga lah. Tangga daripada penulis kitab hadis sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis ni mungkin ada 3 jalan ataupun 4 jalan. 4 jalur dipanggil. Baik, jalur periwayatan hadis Anas. Yang jadi masalah dia pertikaian tentang hadis Anas ni lah ni. Anas bin Malik kan. Kana Nabi sallallahu yaqnutu fil fajri hatta faraqa ad-dunya. Kan? Nabi sallallahu berkunut pada waktu fajar sehingga baginda wafat. Lagi maknanya satu lagi dia kata bid'ah. Kan? Muhdath dia kata. Maknanya gitu. Jadi hadis Anas menjelaskan apa yang dimaksud dan membenarkan satu sama lain tanpa ada kontradiksi. Dalam As-Sahihain dari hadis Asim Al-Ahwal, ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang kunut pada solat. Kunut dalam solat. Beliau menjawab, pernah ada kunut. Dia kata ada kunut. Ini. Qad kana al-qunutu dalam bahasa Arab. Kita tengok bahasa. Faqultu kana qabla ar-ruku' aw ba'dahu. Maka kata Asim kepada Anas, adakah kunut itu sebelum rukuk ataupun selepasnya? Qala qablahu. Kata Anas, sebelum rukuk. Qultu, kata Asim, wa inna fulanan akhbarani, sesungguhnya fulan telah menceritakan kepada aku, anka, tentang engkau, daripada engkau, annaka qulta, bahawa engkau telah berkata, qanata ba'dahu, baginda berkunut selepasnya. Selepas rukuk. Qala kadhibun, qala kadhiba, dia dustalah, kadzaba. Inna ma qultu, akan tetapi yang aku kata, qanata Rasulullah SAW ba'da ruku'i, aku kata Nabi berkunut selepas rukuk syahran, selama sebulan. Dia kata situ. Sebahagian kelompok menduga hadis ini memiliki cacat kerana menyendirinya Asim dalam menukir riwayat ini. Nah, Asim ni orang yang tidak kuat dalam meriwayatkan hadis. Sementara perawi yang menukil hadis itu dari Anas menyelisihinya. Jadi maknanya perawi yang lain meriwayatkan, dia kata sebaliknya, sebelum rukuk. Mereka berkata Asim seorang perawi yakni sangat siqah, terpercayalah. Hanya sahaja dia menyelisihi sahabat-sahabat Anas mengenai tempat doa kunut sebelum ataupun selepas rukuk. Itu dia. Seorang hafiz, dia kata Ibn Qayyim, orang yang hafiz maksudnya orang yang pakar dalam bidang hadis, bisa saja keliru, boleh jadi keliru. Dan kuda yang hebat tadi
bisa saja tersandung. Maksudnya kuda yang kuat, yang pantas tadi, kadang-kadang dia pun jatuh juga. Maknanya orang ni hebat macam mana pun, dia ada tersilap juga. Yang maksum adalah Rasulullah SAW. Itu saja. Baik. Mereka menghikayatkan daripada Imam Ahmad tentang cacat hadis itu. Al-Athram berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah, ini Imam Ahmad bin Hanbal, apakah ada seseorang meriwayatkan pada hadis Anas bahawa Rasulullah SAW kunut sebelum rukuk selain Asim? Asim ni maknanya dia meriwayatkan hadis daripada Anas, kunut sebelum rukuk selain Asim bin Al-Ahwal. Beliau menjawab, aku tidak mengetahui seorang pun berkata seperti itu selain dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Abdullah berkata, yani Imam Ahmad berkata, Asim telah menyelisihi mereka semua dalam periwayatan hadis tadi. Hisham dari Qatadah dari Anas, kemudian At-Taimi dari Abu Mijlas daripada Anas, daripada Nabi SAW, bahawa beliau kunut sesudah rukuk. Ini mana riwayat ni bercanggah dengan riwayat Asim tadi. Dia kata kunut sebelum rukuk. Ayyub daripada Muhammad bin Sirin, ia berkata, aku bertanya kepada Anas. Muhammad bin Sirin dia kata, aku tanya kepada Anas serta Hanzalah As-Sadusi daripada Anas juga, melalui 4 jalur, 4 jalan periwayatan. Adapun Asim menukil daripada Anas bahawa dia berkata, yani Anas berkata mereka dusta. Maksud dusta di sini bukan makna tipu dah, maksudnya keliru. Kadhiba kan, ataupun kadzaba maknanya bukan makna tipu dah, itu makna dusta. Hanya saja beliau SAW kunut sesudah rukuk selama sebulan. Ditanyakan kepadanya, siapakah yang menukil riwayat itu daripada Asim? Beliau menjawab, Abu Muawiyah dan selainnya. Dikatakan kepada Abu Abdullah, bukankah semua hadis menyatakan kunut sesudah rukuk? Mana orang tanya kepada Imam Ahmad, orang tanya kepada Imam Ahmad, tidakkah semua hadis menyatakan kunut sesudah rukuk? Beliau menjawab, benar. Dia kata benar, kunut itu sesudah rukuk. Semuanya daripada Khufaf bin Lima' bin Rahdah dan Abu Hurairah. Aku, yakni Al-Athram, bertanya kepada Abu Abdullah, ini kepada Imam Ahmad. Al-Athram dia tanya kepada Imam Ahmad, jika demikian, mengapa engkau memperbolehkan kunut sebelum rukuk? Imam Ahmad kata, memang hadis cerita tentang kunut selepas rukuk, tapi kenapa kamu kata boleh kunut sebelum rukuk? Tidakkah itu menyelisihi hadis? Padahal hadis sahih menyatakan kunut sesudah rukuk. Al-Imam Ahmad menjawab, kunut pada solat subuh sesudah rukuk. Dia kata kunut pada solat subuh sesudah rukuk. Pada witir sangat dianjurkan sesudah rukuk. Begitu juga. Dan barang siapa kunut sebelum rukuk, tidaklah mengapa. Tak apa. Berdasarkan perbuatan para sahabat Nabi SAW dan perbezaan mereka. Jadi sahabat ni ada yang kunut sebelum rukuk, ada yang kunut selepas rukuk. Dua-dua pun boleh. Adapun pada solat subuh, maka dilakukan sesudah rukuk. Itu dia. Lain? Tak. Maknanya di sini dijelaskan lepas ni cerita sebab apa dibaca kunut selepas rukuk tu. Maka dikatakan termasuk perkara yang menghairankan, menganggap cacat suatu hadis sahih ini yang disepakati keautentikannya, maksudnya kesahihannya hadis tu disepakati oleh para muhaddisin, tapi orang anggap hadis tu cacat. Itu pelik lah. Kalau hadis yang sahih dia anggap cacat, pelik dia kata. Dan dinukil oleh para perawi siqah pula tu, yang sabit, yang kuat hafalannya, lagi huffaz, pakar. Lalu berhujah dengan hadis yang dinukil oleh para perawi seperti Abu Ja'far Ar-Razi, Qais bin Nisbah dhaif bawah ni. Abu Ja'far Ar-Razi itu kan, dia yang meriwayatkan hadis yang Nabi SAW ni berkunut sampai Nabi wafat kan. Itu dia. Kemudian Qais bin Ar-Rubai', Amr bin Ayyub, Amr bin Ubaidah, Dinar dan Jabir, semua ni perawi yang du'afa. Sungguh sedikit sekali orang yang menganut suatu mazhab dan membelanya dalam segala sesuatu, melainkan terpaksa menempuh cara seperti ini. Ini perbahasan tentang sanad, hadis ni lah.
Baik, di sini kata Ibn Qayyim, bawah tu kata Ibn Qayyim, fa naqulu wa billahi taufiq, dan kami katakan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat memohon taufik. Dia kata apa, tengok di sini kesimpulan dia. Hadis-hadis Anas semuanya sahih. Dia kata di sini, saling membenarkan satu sama lain dan tidak bertentangan. Qunut yang beliau sebutkan sebelum rukuk, dia jelas tadi. Tadi kita baca pening apa sebelah rukuk, sebelum rukuk, selepas rukuk kan. Qunut yang beliau sebutkan sebelum rukuk bukan qunut yang beliau sebutkan sesudah rukuk. Qunut yang beliau batasi waktunya juga bukan qunut yang beliau sebutkan secara mutlak. Maksud qunut yang tidak ada batasan waktu, dia maksudnya memperpanjang, memperlama berdiri dalam yang tidak tu. Itu yang tanpa batasan waktu tu, maksud setiap waktu lah. Qunut yang beliau maksudkan sebelum rukuk iaitu bacaan lah, bacaan surah yang panjang tadi kan, adalah memperlama berdiri untuk membaca surah, baca surah yang panjang tadi. Inilah qunut yang dimaksud oleh sabda Rasulullah SAW, solat yang paling utama adalah panjangnya qunut. Ini panjang berdiri. Itu dia. Afdalus salati tulul qunuti. Hadis riwayat Muslim. Adapun qunut yang beliau sebutkan sesudah rukuk, maksud ini adalah memperlama berdiri untuk berdoa. Yang ini waktu yang i'tidal, berdiri lama untuk doa. Itu dia. Ini qunut sesudah rukuk. Jadi ada makna qunut ni ada dua makna lah. Makna yang pertama, berdiri lama dalam baca surah. Ini sebelum rukuk. Selepas rukuk, maknanya berdiri untuk berdoa dan memuji Allah Ta'ala tadi. Itu dia. Nabi SAW melakukannya selama 1 bulan untuk mendoakan kebinasaan suatu kaum dan keselamatan kaum yang lain. Kemudian beliau SAW terus-menerus memperpanjang rukun ini untuk doa dan pujian hingga meninggal dunia. Dan tidak baca doa kan, sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati, sampai habis doa tadi kan. Seperti disebutkan dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, dari Thabit, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku sentiasa solat mengimami kamu sebagaimana Rasulullah SAW solat mengimami kami. Anas sembahyang jadi imam, ditunjuk kepada puak-puak tabi'in. Lah maknanya puak-puak yang tak pernah tengok Rasulullah tadi kan. Dia kata, sekarang aku nak sembahyang macam mana Rasulullah sembahyang dengan kami, aku nak sembahyang dengan kamu macam tu. Perawi berkata, adapun Anas melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kamu melakukannya. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau tegak berdiri i'tidal, hingga ada yang berkata dia telah lupa. Anas ni lupa orang, lama sangat i'tidal. Bila i'tidal tu dia berdoa lah, baca doa tadi. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau diam, duduk antara dua sujud, hingga ada yang berkata dia telah lupa. Maknanya panjanglah masa antara dua sujud tu. Kita kan kalau sini kan panjang antara dua sujud, orang kata batal dah sembahyang, habis ya, mufaraqah terus ya. Inilah qunut yang sentiasa dilakukan oleh Nabi SAW hingga meninggal dunia. Maksud dia qunut ni lah ni, di antara rukun-rukun tadi, antara dua sujud dia Rabbighfirli 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 warhamni, sampai habis doa tadi kan. Nabi doa tu panjang masa dia. Itu yang dimaksudkan qunut di sini, kata Ibnu Al-Qayyim. Merupakan perkara yang diketahui bersama bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak diam pada saat berdiri lama tersebut. Maknanya Nabi ni bacalah doa dan memuji Tuhannya. Bahkan beliau menyanjung Rabbnya, puji kan, memujinya dan berdoa kepadanya. Tentu ini bukan qunut yang dibatasi selama sebulan, maknanya sampai bila-bila lah, daripada dulu sampai Nabi SAW wafat. Kerana qunut tersebut adalah permohonan kebinasaan atas suku Ri'l, Zakwan, Usayyah serta Bani Lihyan.
Dan juga permohonan keselamatan untuk orang-orang mukmin yang tertindas di Mekah, macam Al-Walid bin Al-Walid, kan? Hisham bin Wa'il. Betul. Adapun perkhususan ini pada solat subuh. Adapun perkhususan ini pada solat subuh, maka sesuai pertanyaan yang diajukan, sesungguhnya materi pertanyaan berkaitan dengan kunut subuh, maka jawapan pun diberikan suatu materi pertanyaan itu. Maksudnya, orang tanya tentang solat subuh, dia jawablah tentang solat subuh. Kalau orang tanya tentang solat maghrib, maka dia jawablah tentang solat maghrib. Sebab Nabi ni berkunut lima waktu. Kunut nazilah, bukan kunut subuh saja. 5 waktu, maghrib, isya, asar, subuh, zuhur, subuh, kan? Dia berkunut selama, dia kata di situ sampai maknanya sampai kabilah tadi, depa dah masuk Islam. Puak kabilah Zakwan, Ri'il, Usayyah, Bani Lihyan, depa ni masuk Islam. Bila dah masuk Islam, takkan Nabi nak doa laknat ni? Habislah. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka, mereka masuk Islam. Dan kawan-kawan yang di Mekah sana, Al-Walid bin Al-Walid, Hisham bin Al-As, apa semua tadi, mereka dah lari, dah bebas daripada Mekah sampai ke Madinah dah. Dah doa lagi, mereka dah selamat dah. Habis lah. Itu maksud dia. Jadi bermakna soalan itu ditanyakan pada khusus pada solat subuh. Jadi dia jawab pasal subuh lah. Kita mengambil itu sebagai ya. Ada kunut yang sebenarnya gitu. Dah ditanya tentang solat subuh. Kalau tanya tentang solat maghrib, dia beritahu lah solat maghrib ada kunut gini, Nabi bilang kunut lah semua. Dan dalam Muwatta disebut kan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri wal maghribi. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut pada waktu fajar dan pada waktu maghrib. Pasti ambil tang fajar je, ambil maghrib sama. Kan? Dia pun ambil fajar, dia pun tinggal maghrib pula. Buat sampai bila-bila lah tu. Lagi tak mati. Buat maghrib sama. Kan? Cuba kita buat maghrib, dia kata. Yang tak jadi imam maghrib masjid, dia buat kunut waktu maghrib. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tidak yang tu Ustaz. Allahumma hdini fi man hadait. Yang itu Rasulullah ajar kepada cucu dia Al-Hasan. Ya, betul. Ketika solat witir. Betul. Doa kunut witir. Dia bukannya doa bukan doa kunut fajar. Bukan. Kunut fajar ni mana kunut nazilah tu lah tu. Kan? Yang ini yang kita baca pagi-pagi, yang ini yang skillnya tu. Sebab tu yang skill tu. Sebenarnya dari mana datang? Dia macam tu lah tu. Jadi itu yang pagi-pagi kita baca. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, dia mengatakan memang baca Allahumma hdini. Ya, betul. Allahumma hdini fi man hadait. Dia ambil daripada sumber. Dia kata sebab apa? Sebab doa kunut, tak kira lah kunut witir ke kunut subuh ke kunut, dia kata. Dia ambil itu lah. Dia punya pemahaman macam itu. Jadi gitu. Yang ini yang kadang-kadang tu. Jangan kita jadi makmum. Kita jadi makmum maknanya kita ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk kamu ikut dia. Itu pun hadis juga lah. Itu pun hadis. Perintah ikut imam. Jadi benda ni kita punya khilaf. Khilaf yang mu'tabar, khilaf yang ada kelonggaran lagi lah. Khilaf yang dibenarkan lagi. Betul lah. Yang tu hadis tu memang tepat Ustaz. Okey. Ya. Satu daripada contoh dia, kata Rasulullah, apabila imam takbir, Idza kabbara fakabbiru. tetapi orang Allahu Akbar, kalau habis Allahu Akbar tu, makmum pun dah Allahu Akbar. Jadi ada di situ bersamaan dengan imam. Bukan dia mengikut imam. Mengikut ni dan mesti dia kena habis imam baru makmum. Tetapi tidak. Kebanyakan orang di mana-mana dia tidak mengikut imam. Dia bersamaan dengan imam. Yang ini hatta rukuk pun sekali dengan imam. Kalau boleh nak dulu dari imam. Ada nak buat macam mana? Kan? Kenapa tentang kunut ni? Sedangkan kita tahu hadis tu hadis dhaif. Boleh kata saya kata bukan. Dia macam mana kalau hadis dhaif tu ikut imam, sedangkan imam baca tu benda tidak ada. Dah, mana Syekh macam ni. Dia masalah mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis, dia panggil ijtihad muhaddisin. Ijtihad, kesungguhan para muhaddisin. Dia maknanya macam Al-Imam Asy-Syafi'i, dia seorang mujtahid juga dan dia seorang muhaddis. Dan dia bagi dia hadis itu adalah hadis yang sahih, maknanya dia amalkan hadis tadi. Ikhtilaf di kalangan muhaddisin tentang mensahih dan mendhaifkan hadis. Cuma di sisi ulama lain hadis itu adalah hadis yang dhaif. Baik. Bagi dia sahih hadis tu, maka dia sebenarnya baca kunut dan kita di belakang dia, maknanya kita ikut dia.
dalam keadaan dia berqunut tadi, kita angkat tangan menjadi angkat tangan. Itu maknanya kalau kita jadi imam, kita tak berqunut, dia pun kalau ikut hadis tu, dia kena ikut kita juga. Dia tak perlu berqunut kerana dia kena ikut kita. Kalau kita Ya. Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau khutbah itu sahih, Ya. yang tak ataupun yang tidak bercanggah dengan pendapat dia buat wasiat kepada kita. Dia bangga jangan ikut, dan itulah mazhab pun kan. Ya, betul. Jadi macam mana kita nak letakkan dia punya kata-kata itu sebagai wasiat daripada kita yang mungkin sedangkan tentang hukum tadi. Dia mengamat, dia mewasiatkan kepada kita. Ya, betul. Tapi mana dia bagi dia hadis yang sahih. Tu dia kata qauli sawabun wa yuhtamalul khata'u. Perkataanku benar dan dipertanggungkan salah. Barangkali salah. Maksud dia, apa yang aku cakap ni adalah benar. Benar di sisi dia. Dan dia berijtihad. Dia dapat itu pahala kalau dia salah. Kan? Dan di barangkali salah. Wa qawlu ghairi khata'un wa yuhtamalu as-shawab. Perkataan orang lain, pendapat orang lain salah, barangkali benar. Tapi mana dan dia maksud dia di sisi dia adalah bagi dia hadis tu hadis yang sahih dan kuat. Maka dia beramal dengan hadis tadi dan bagi waktu dia lah. Mana ente cenderung kepada kedaifan, ya ada yang cenderung kepada kesahihan, tak nak kata apa. Mana khilaf yang mu'tabar. Tapi ente tak boleh kata dua-dua boleh buat sebab ente cenderung kepada ni. Ya, ente cenderung kepada tu sebab kita masing-masing ada kecenderungan. Istafti qalbaka wa in aftaka al-maftun. Tanya hati engkau, ke mana engkau cenderung dengan ilmu yang kau belajar tadi kan? Kau dah tengok dah dua-dua ni. Kau dah timbang dah belajar dah. Hatiku cenderung pada ni lah. Mana istafti qalbaka? Ambil kata hati kamu tadi. Kamu dah belajar antara dua pendapat tadi kan? Ini kita panggil khilaf yang tanawwu'. Khilaf yang tanawwu', khilaf yang mu'tabar. Maksudnya masih lagi ada tolak ansur dalam bab fiqh. Dalam bab akidah tak ada tolak ansur. Tak ada lagi satu tu yang kunut yang buat pada solat Jumaat tu macam mana? Solat Jumaat. qunut nazilah. Doa dulu buat Qunut nazilah lah. Tak kisahlah qunut nazilah bila solat boleh buat. tak, dia buat pada tiap-tiap solat Jumaat lah, tiap-tiap Jumaat dia buat. Untuk apa? Kalau Kawan dia doa. Allahumma hdina fi ma hadait ya. Allahumma hdina fi ma hadait ya. Doa tu ya, bukan doa nazilah apa tak. Maknanya satu benda yang bid'ah lah. Okey. Tapi sekarang dah tak ada. Tiap-tiap yang tiap-tiap solat Jumaat mesti buat. Ya, itu mufti mana apa? Mufti sebelum tu. Okey, tapi cerita kita mana yang baik. Khilaf yang ada dalil. Kita panggil itu khilaf yang tanawwu' ataupun khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang ada dalil. Okey. Maknanya faham dalil berlainan. Yang ni faham macam ni. Lepas yang tidak qiyam, dia faham qiyam di sini. Yang ni faham qiyam macam ni. Tangan di bawah. Faham dalil. Ini faham macam ni, ini faham macam tu. Kemudian masalah sahih dhaif hadis. Masalah ijtihad muhaddisin. Muhaddis ni bukan seorang, bukan dua. Kita tak boleh nak kata kawan ni yang perfect, kawan ni tak. Tak boleh kata macam tu. Tapi maknanya orang yang kemudian ni dia ada istidrakat. Istidrakat ni maksudnya dia menemui apa yang tak ditemui oleh orang yang sebelumnya. Kajian dia. Tapi nak kata tak boleh kata dia 100% yang tepat, tak boleh kata juga. Ya, begitu. Mana ilmu agama dia macam tu. Bab fiqh ni memanglah tak ada gaduh, tak ada apa kan. Begitu. Kecuali khilaf yang tak boleh diterima, khilaf yang tak ada dalil. Kita ada dalil, dia tak ada dalil, ataupun dia dalil umum, dia khususkan. Faham tak apa maksud dia? Contoh dia? macam suruh zikir. Ya, zikir, selawat. Kan? Tahlil. Maknanya itu dalil umum, tapi dia khususkan pada masa dan tempat tertentu. Itu yang kita panggil khilaf yang tak boleh diterima. Itu khilaf tadad. Zikir memang bid'ah. Nanti panggil bid'ah lah tu. Okey.
Cumanya kalau kita kata perbahasan daripada sudut para muhaddisin, para ulama ahlul hadis, maknanya dia ni membida'ahkan sesuatu perbuatan yang bercanggah dengan dalil yang dia sahihkan, sebab bagi dia benda tu dhaif. Maka bila benda tu dhaif bercanggah dengan dalil yang sahih yang dia dapat, dia ijtihad dia tadi kan. Sebab tu dia kata amalan tu bid'ah. Tetapi laisa, dia kata apa? Khudh bi sarihil qaul wa la ta'khudh bi lazimil qaul. Ambil perkataan yang salah, jangan ambil yang lazim. Maksud dia macam mana? Bila sebut bid'ah tu dalam neraka, maksud kita tak boleh kata tu ahli neraka buat tu. Tak, bukan maksud gitu. Ya, maksud gitu tak, sebab perbuatan adalah perbuatan yang bid'ah. Masalah neraka syurga ni itu Allah Taala punya hak, punya kuasa lah. Itu cerita dia. Dia pergi ke perbahasan yang detail lah, jadi panjang lebar tentang tu. Tapi kita kena faham tu lah kan. Itu dia. Baik. Merupakan perkara yang diketahui bersama bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak diam pada saat berdiri lama tersebut. Bahkan beliau menyanjung Rabb-Nya, memuji dan berdoa kepadanya. Tentu ini bukan qunut yang dibatasi selama 1 bulan. Kerana qunut tersebut adalah permohonan kebinasaan atas suku Ra'il, Zakwan, Usayyah dan Bani Lihyan, dan juga permohonan keselamatan untuk orang mukmin yang tertindas di Mekah. Adapun pengurusan ini pada solat subuh, maka sesuai pertanyaan yang diajukan kita bincang tadi kan. Sesungguhnya metri pertanyaan berkaitan dengan qunut subuh, maka jawapan pun sama jugalah dengan qunut subuh tadi. Kalau tanya tentang qunut maghrib, maka jawab tentang maghrib tu. Di samping itu beliau SAW memperpanjang solat subuh melebihi solat-solat lainnya. Beliau SAW membaca padanya 60 hingga 100 ayat solat subuh. Sementara solat beliau seperti digambarkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kata Al-Bara', rukuk, i'tidal, sujud dan berdirinya hampir sama. Hampir sama panjang dia. Beliau SAW memperlama berdiri sesudah rukuk pada solat subuh. Lama berdiri kan, i'tidal lama. Tidak sama dengan apa yang beliau lakukan pada solat-solat lainnya. Dan sudah diketahui bahawa beliau SAW berdoa pada Rabb-Nya, menyanjungnya dan memujinya ketika melakukan i'tidal ini, sebagaimana disebutkan pada hadis-hadis terdahulu. Inilah qunut, berdiri lama. Qunut beliau SAW tanpa ada keraguan. Kami tidak ragu dan sangsi bahawa beliau SAW terus-menerus qunut, yakni panjang masa berdiri pada solat subuh hingga meninggal dunia. Maknanya memanglah Nabi berqunut pada solat subuh, panjang masa i'tidal. Terjemahan perkataan qunut tu. Ini maksud ni. Perkataan qunut tu yang ulama khilaf pada perkataan qunut. Ini faham macam ni, ini faham macam ni. Maka masing-masing dengan kefahaman dia, dan dia mempertahankan apa yang dia faham tadi. Itu yang berlaku khilaf. Itu dia. Kemungkinan ni yang Rasulullah dia kunut lama subuh. Kunut Berdiri. Tidak. Berdiri lama. Sebab ini waktu Subuh tu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. ya betul. Betul. Ini ada dalam sebut dalam ni. Jadi itu kemungkinan itu sebab masa tu doa diangkat dengan wa kana al-Quran al-fajr mashhuda. Kan bacaan Al-Quran pada waktu fajar disaksikan oleh Allah Taala. Kemudian waktu nuzul tadi baru lepas ya. Waktu nuzul Rabb ila sama'id dunya, kan turun Tuhan ke langit dunia tu, maknanya baru lepas yang masa dia. Kan? Dan bacaan Al-Quran pada waktu pagi ni disaksikan oleh para malaikat semua. Itu di antara sebab Nabi memperpanjangkan qiyam. Kan? Lepas tu pula yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Para malaikat silih berganti dengan kamu pada waktu malam, waktu siang. Maka fayajtami'una, maka mereka berkumpul pada waktu subuh. Pada waktu subuh, yang hak bermalam dengan kita akan naik ke atas, kan? Yang mana turun yang baru pula sampai waktu asar lagi. Ini waktu subuh ni maknanya para malaikat tadi macam tu sampai terbit fajar lah. Waktu maksudnya waktu subuh sampai terbit fajar lah. Yata'aqabuna fikum tadi kan, waktu fajar lah, waktu subuh. Baik. Ketika lafaz qunut dalam pengertian para fuqaha dan manusia secara umum
identik dengan doa terkenal, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Lalu mereka mendengar bahawa Nabi SAW terus-menerus kunut pada solat fajar hingga meninggal dunia. Dia pun faham, bila sebut kunut dia faham betul, Allahumma hdini fiman hadait. Jadi bila dengar perkataan Anas tadi kata, kerana Nabi SAW yaqnutu hatta faraqad dunya, Nabi berkunut sehingga Nabi wafat. Dia pun faham betul perkataan kunut tu mana ya? Tapi maksud kefahaman tu sebenarnya kunut tu panjang, lama masa berdiri i'tidal tu. Demikian pula para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Dan selain mereka di antara sahabat. Itu dia. Maka orang-orang memahami kunut dalam perkataan para sahabat menurut istilah mereka. Lalu tumbuhlah orang-orang yang tidak mengetahui selain itu. Maksudnya selepas sahabat-sahabat tadi, datang orang yang faham bahawa makna kunut ni Allahumma hdini fiman hadait. Padahal kunut ini maksudkan makna lain. Hingga mereka tidak lagi ragu bahawa Rasulullah dan para sahabatnya terus-menerus kunut dalam arti membaca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait pada solat subuh. Dia faham macam tu. Pemahaman inilah yang disanggah oleh majoriti ulama, di mana mereka berkata sungguh kunut ini bukan termasuk perbuatan beliau SAW yang terus menerus. Maksud Allahumma hdini itu bahkan tidak dinukil melalui riwayat yang kuat bahawa beliau SAW pernah melakukannya. Itu baca waktu subuh Allahumma hdini fi man hadait. Padahal doa bawah ni diajar kepada siapa tadi? Al-Hasan bin Ali pada solat witir, bukan pada solat subuh. Tapi kita pergi ambil hak witir, kita pergi buh tahun subuh, kan? Nampak macam mana? Maksimal yang dinukil dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kunut ni paling kuat yang dinukil daripada Nabi sallallahu tentang kunut ni, dia kata bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada Al-Hasan bin Ali, cucu dia. Nabi ajar. Seperti tersebut dalam kitab Al-Musnad dan kitab As-Sunan yang 4. Al-Hasan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku beberapa kalimat yang aku ucapkan pada kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait sampai habis tu kan. At-Tirmizi berkata hadis hasan. Tapi sanad dia sahih lah. Sanad dia adalah sanad yang sahih. Kami tidak mengetahui riwayat daripada Rasulullah tentang kunut yang lebih baik dari ini, kata At-Tirmizi. Mana ini yang terbaik, ya, tentang kunut. Itu kunut witir lah. Al-Baihaqi menambahkan sesudah lafaz wala yadhillu man walait, ditambah apa? Wala ya'izzu man adait. Tambah. Dalam riwayat tu ada tambahan lah maksudnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahawa maksud Anas dengan kunut sesudah rukuk adalah berdiri untuk berdoa dan memuji Allah Ta'ala adalah riwayat Sulaiman bin Harb. Ini dalil yang sokong lah. Kunut tu mana dia berdiri. Abu Hilal menceritakan kepada kami, Hanzalah menceritakan kepada kami, aku katakan ia adalah As-Sadusi. Dia berkata aku berselisih dengan Qatadah tentang kunut pada solat subuh. Itu dia. Jadi Hanzalah As-Sadusi dia ni berselisih pendapat dengan Qatadah tentang kunut subuh. Qatadah ni kata sebelum rukuk. Qatadah kata sebelum rukuk. Aku kata kan selepas rukuk. Kami mendatangi Anas bin Malik. Seorang kata sebelum, seorang kata selepas. Dan menceritakan hal itu padanya. Maka beliau berkata, aku datang kepada Nabi SAW pada solat subuh. Beliau takbir rukuk, mengangkat kepala dari rukuk, kemudian sujud, kemudian berdiri pada rakaat kedua. Takbir rukuk, kemudian mengangkat kepala, lalu berdiri pada beberapa saat, kemudian turun sujud. Tak ada kunut. Tapi riwayatnya dhaif. 500 tengok bawah footnote tu. Dhaif. Belum tu dhaif. Sampai itulah tu. Mana riwayat yang tak sebelum dan selepas tak ada kunut. Kalau ada mana jelas lah, habis tahun ni kan, jelas lah. Sebelum dan selepas tak ada kunut. Tapi riwayat yang dhaif. Bawah footnote tu tak ada. Baik.
Hadis ini sama dengan riwayat Thabit bin Anas, dan ia menjelaskan maksud Anas tentang qunut. Tapi dia riwayat yang dhaif lah, yang dhaif. Sebab beliau menyebutkannya sebagai dalil bagi mereka yang mengatakan beliau SAW qunut sesudah rukuk, maka berdiri dan memperpanjang rukun yang i'tidal. Itulah yang dimaksud oleh Anas dengan qunut. Dengan demikian hadis-hadis Anas seluruhnya mengarah kepada satu makna, hanya kepada Allah kita memohon taufik. Jadi hadis Anas ni kata Ibnu Qayyim, dia buat kesimpulan, maknanya rukuk tadi adalah rukuk, qunut tadi maknanya panjang qiyam masa i'tidal, berdoa dan memuji Allah. Itu. Ada pun riwayat dari sahabat dalam masalah ini dapat dikelompokkan kepada dua macam. Dia kata, pertama, qunut nazilah, kerana peristiwa tertentu, seperti qunut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika kaum muslimin berperang melawan Musailamah al-Kadzdzab dan tak kala memerangi ahli kitab. Demikian juga qunut Umar dan qunut Ali saat beliau memerangi Muawiyah bersama penduduk Syam. Di perang Muawiyah dia berqunut supaya Allah binasakan pihak penentang. Kan, itu tak ada masalah apa dengan para sahabat tadi kan. Masalah ijtihad. Jadi kosong seri. Ya. Kedua, qunut mutlak. Maksud para perawi yang meriwayatkan dari para sahabat adalah memperpanjang rukun i'tidal untuk berdoa dan memuji Allah. Ini mana qunut yang mutlak, maknanya qunut yang mutlak ni diri. Bukan maksud Allahumma hadini fi man hadait, itu bukan maksud yang tu. Habis cerita tentang qunut. Gitu. Jadi nak contohnya kesimpulannya macam tu lah. Maknanya kalau kita sembahyang belakang imam yang berqunut subuh, kita angkat tangan. Good. Kan? Inna ju'ila al-imam liyutamma bih. Dan itu juga fatwa ulama-ulama, kita kata macam ulama-ulama Hijaz, ulama Saudi macam tu juga bagi fatwa macam tu. Okey. Ini fatwa macam tu. Kemudian fasal petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam tentang sujud lupa. Sujud sahwi. Sahwi ni maknanya lupa lah. Okey. Dinukil melalui jalur sahih bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja aku adalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Kelupaan beliau SAW dalam solat menjadi kesempurnaan nikmat Allah Azza wa Jalla atas umatnya dan kesempurnaan agama mereka. Pasal apa? Bila Nabi itu lupa dalam bab-bab solat ni, kan? Kita ni bila berlaku pada kita, kita tahulah nak buat apa. Tidaklah nak ulang sembahyang balik lah. Weh, sembahyang balik. Aku lupa tadi. Jenuh lah orang nak sembahyang balik. Kan? 4 jadi 8 rakaat lah. Itu dia. Baru ni ada imam tempat tu. Dia ni orang duk subhanallah belakang, dia rakaat yang kelima. Kan? Orang makmum duk subhanallah. Bukan dia tak dengar. Subhanallah. Kan? Jadi kita kena ikut dia kan, ataupun kita stay dekat tahiyat akhir je? Itu jadi permasalahan dia. Kan? Maknanya kalau ikutnya kita tadi ikut imam lah. Ikut imam macam sahabat tadi lah. Sahabat sembahyang 5 dengan Nabi, kita tak sampai lagi. Lagi lepas ni entah cepat sangat. Ada proses dulu. Okay. Jadi sahabat sembahyang 5 waktu dengan Nabi juga lah. 5 waktu, 5 rakaat. Bukan 5 waktu, 5 rakaat. Lepas sembahyang ni, ada seorang tanya Zuljadain, Rasulullah sembahyang ni berubah tambah ke? Tak tambah Nabi kita. Tak tambah ni lepas ni. Saya kita baca. Ya. Jadi kita ikut dia lah. Dah subhanallah tak turun juga. Naik kita pun 5. Lepas tu dulu Tok Imam ni sembahyang tak sah kan. Ada yang mufaraqah. Saya mufaraqah dah dia kata. Satu. Baik tengok. Agar mereka mengikuti apa yang disyariatkan atas mereka saat lupa. Inilah makna hadis munqati' dalam kitab Muwatta, hadis terputus lah. Hanya saja aku lupa atau dijadikan lupa untuk menetapkan sunnah. Ini hadis yang munqati' terputus.
sanad dia. Makna dia sahih lah, dikuatkan oleh hadis yang lain lah. Baik, tempat-tempat Nabi SAW sujud sahwi. Dah cerita yang tertanya saya apa footnote bawah ni, dalam footnote bawah panjang kan. Tengok saya baca footnote bawah ni, cerita Nabi tadi berapa dia sembahyang 5 rakaat tu. Bawah ni. Baik. Semuanya daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata footnote 514 tu. 514 tu. Dia berkata Rasulullah SAW solat. Ibrahim berkata beliau melebihkan atau mengurangi ketika telah salam. Ketika telah salam dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, adakah terjadi sesuatu pada solat? Baginda bersabda, apakah itu? Mereka berkata, engkau telah solat begini dan begitu. Perawi berkata, beliau SAW melipatkan kakinya dan menghadap kiblat lalu sujud 2 kali, kemudian memberi salam, kemudian menghadap kepada kami dan bersabda, sungguhnya apabila terjadi sesuatu tentang solat, nescaya aku akan beritahukannya kepada kalian. Hanya saja aku ni manusia, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam solatnya, adalah dia memilih yang benar dan menyempurnakan solatnya atas dasar itu. Adapun lafaz At-Tirmizi berbunyi, sesungguhnya Nabi SAW solat zuhur 5 rakaat. Maka dikatakan padanya lepas salam tadi, apakah solat telah ditambah 4 jadi 5? Lalu beliau SAW sujud 2 kali sesudah salam. Kan? Mana sahabat lepas dia berbual itu terus. Ya, lepas sembang boleh. Maknanya sahabat pun terus ikut. Ya. Begitu juga Nabi sembahyang zuhur 4 jadi 2, sembang lu. Saya tanya sahabat tu, ya Rasulullah, sembahyang 4 jadi 2 jadi qasar kan? Nabi kata tak. Rasulullah lupa, tak lupa kan? Lepas kata, ya betul Rasulullah, betul. Rasulullah bangun tambah lagi 2 rakaat. Dah sembang dah. Bukan bahasa isyarat. Dah. Ya, dengan sujud sahwi. Di mana tempat sujud tadi? Sebelum salam ataupun selepas salam? Perbahasan sebelah muka surat ni. Makmum ikut tu imam lah. Jangan dia duduk dia bantah. Dia jadi samsing, dia kena ikut tu imam. Tu imam rukuk, dia kena. Atau imam sujud sahwi, dia pun sujud sahwi juga sekali. Aduh. Hak ni kalau ni biasa terjadi di surau-surau masjid kan. Kita print satu bagi besar-besar, kita tampal kat dinding dekat whiteboard tu. Tampal kat depan masjid biar orang baca, tengok biar mereka faham sikit. Kadang-kadang jadi benda ni. Bila jadi pekat duk ingat kat belakang. Tok imam dia jadi masa musibah benda tu. Bila keadaan macam tu, orang duk ingat lupa. Dia jadi confused. Macam mana ni ya? Macam mana ni ya? Kan? Kalau orang tak belajar, dia tak tahu. Kita rajin, kita print hadis tu, kita pergi tampal di surau. Bagi besar sikit tulisan tu kan. Ada orang masuk surau, baca. Jika lepas solat pun dia tangi buah. Ya ke? Iya. Sebagai tempat kot. Tempat saya. Kan, sebagai tempat sudah peluang dah kot, insya-Allah. Okey, kita tengok tempat mana Nabi SAW sujud sahwi kan. Beliau SAW pernah lupa, dan dari sifat lupa inilah terjadi hukum-hukum syar'i untuk umatnya yang lupa hingga hari kiamat. Kita dah lupa kan. Beliau SAW pernah langsung berdiri pada rakaat kedua dari solat 4 rakaat tanpa duduk untuk tasyahud. Tak tasyahud awal, terus qiyam. Ketika menyelesaikan solatnya, beliau SAW sujud 2 kali sebelum salam. Setelah itu beliau salam. Mana tertinggal apa nama wajib dalam solat kan, maka di ataupun rukun dalam solat ke, tinggal rukun tambah rukun lah, kemudian sujud sebelum salam. Kalau terkurang, kalau tertambah, maka sujud selepas salam. Itu dia. Dari perbuatannya ini disimpulkan suatu kaedah, iaitu barang siapa meninggalkan salah satu bahagian daripada salat yang tidak termasuk rukun kerana lupa, maka ia harus mestilah sujud sahwi sebelum salam. Dari sebahagian jalur riwayat itu diambil kaedah lain, iaitu barang siapa telah memulai rukun berikutnya
maka tidak perlu kembali kepada bahagian yang ditinggalkan. Tak daripada dah bangun terus dah, tak baca tahiyat awal, makmum subhanallah, subhanallah, buat tak tahu sudahlah. Okey. Tak boleh dah nak patah balik dah. Tapi kalau masa nak terbangun, kita duduk pada Tak apalah, tak terbangun lagi, tak bangun lagi. Tapi bila dah kebangun dah, ke arah berdiri dah, tegak tu dah. tak boleh lah, tak boleh lah. Tapi baru nak terangkat lutut kan, tak apalah. Sudah ya. Sebab ketika Nabi SAW telah berdiri, para sahabat bertasbih, maka beliau SAW mengisyaratkan kepada mereka agar berdiri. Tok Imam boleh buat macam ni. Kita kalau buat kita orang kata batal sembahyang. Lebih 3 Kan? Kita buat macam tu pun dia pun pelik, mesti pelik dah. Kan? Kita kadang-kadang orang ni tak tahu Ustaz. Macam kita yang tahu, terutama macam kita sembahyang sunat ke Ba'diyah, maghrib. Ada kadang-kadang tu orang dia sembahyang sunat tapi dia tak ikut. Jadi itu kalau kita kata buat macam ni, dia tak tahu apa yang kita istilahkan supaya dia jangan ikut kita. Macam mana ni sembahyang sunat? Boleh lah ikut. Kita sembahyang sunat, Ya. dia sembahyang fardu. Ya. Boleh, tak ada masalah. Tapi itu kita boleh suruh dia jangan ikut kita pun boleh. Kan Ustaz, kita suruh mengarahkan dia supaya jangan. Wallahu alam, tak pernah jumpa. Yang saya tahu boleh. Hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, satu. Hadis seorang sahabat lagi, Nabi kata siapa nak bersedekah kepada kawan ni? Yang itu memang hadis itu memang. Ya. Kalau orang tu dah sembahyang fardu, dia boleh mengimamkan orang yang datang tu. Ya, ya, betul. Dia Kita jadi imam sunat. imam. Jadi kita boleh jadi imam. Sunat. 3 rakaat kita maghrib. Kalau maghrib kita boleh sembahyang 3 sembahyang sunat. Imam untuk makmum. Kita jadi sunat. Ya. Kita jadi sunat. Ya. Itu memang sahih tu. Ya, betul. Tapi kita nak arah, kita nak isyarat pada dia supaya jangan ikut. Kita tak ada nas tu. Tak ada nas. Kita nak isyarat pada dia supaya jangan ikut kita kan. Nas. Yang tak ada nasnya Ji, dia tadi mai sebelah kita, Allahu Akbar. Itu tak ada nas. Ataupun saya banyak kali dah kena masjid. Lagi kena dah, lagi tengah sembahyang dah kena dah. Ya Allah Akbar. Ya, ataupun tarik kan. Dia nak pergi kena juga jari dia kat badan kita. Gitu. Tak buat pun kita tahu dah. Kan? Mana yang boleh, tak ada masalah apa. Lagi satu kalau macam di masjid yang imamnya ada gaji. Ya. Dibayar. Imam rawatib. Ya, imam rawatib. Jadi itu boleh ke kita Imam jemaah 2 kali? Jemaah 2 kali. Yang Itu maknanya makruh lah. Tak sampai kepada haram lah. Ketika Rasulullah dia sampai ke Madinah, Ya. dia tengok orang dah apa, dia balik rumah ajak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia sampai ke masjid tu, maknanya ada habis dah, orang selesai sembahyang dah. Maka dia ajak beberapa inilah sahabat yang lain pergi rumah dia, sembahyang di rumah dia. Sebab dia takut fitnah. Jadi Al-Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i dia makruh imam 2 kali, menjemaah 2 kali di masjid. Dia mana itu hukum makruh lah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Ada pendapat cakap yang jenis yang tak boleh pasal kita panggil ramai-ramai untuk solat ni. Tapi kalau untuk kita datang ada 2-3 orang kita nak solat jemaah ni tak ada masalah. Tapi benda ni kita kata ijtihad ataupun benda ni faham nas lah, bukan nas qat'i thubut. Bukan nas yang putus. Maknanya kata memang tak boleh. Tak. Ini berdasarkan nas yang umum untuk mengelakkan fitnah. Jadi bila untuk mengelakkan fitnah, jadi kita kena cari jalan lah supaya jangan berlaku fitnah tadi. Orang mesti pandang. Tambah pula Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi, sahabat besar pula. Abdullah bin Mas'ud buat mesti ada masalah. Pasal apa dia sembahyang lambat. Dia nak bagi jemaah pertama habis dulu, sebab mesti mungkin dia tak puas hati dengan jemaah pertama, dengan imam jemaah pertama. Takut fitnah yang macam tu sekali kan. Jadi sekarang ni kalau kat shopping mall, itu bukan masjid. Itu bukan masjid rawatib. Itu tak ada imam yang tetap. Itu musola. Itu surau biasa ataupun RNR punya musola. Itu tak ada masalah apa.
Satu seorang sana, satu jemaah, satu jemaah. Satu jemaah. Tak ada masalah apa sebab tempat yang tidak ada imam rawatib. Tapi kalau masjid-masjid kita kan yang ada imam rawatib, itu makruh lah. Makruh. Walaupun waktu sudah habis apa, masa imam sudah habis dah. Dia tak pun tak semayang dekat tempat imam. Dah, sebenarnya lain. Macam tu lah masuk. Tu yang masuk dalam makruh tu. Itu pun tak boleh. Itu yang asal makruh tu. Sebab tu Ibnu Mas'ud dia mari-mari tengok orang bayang habis dah. Habis dah solat. Dia tak buat jemaah di situ. So kalau kita sampai masjid ni tu, kita semayang seorang-seorang. Kita tak boleh ikut yang Maknanya kalau nak ikut faham sahabat tadi lah. Kalau nak ikut faham sahabat tadi, solat seorang-seorang. dapat ni asal tu Tak dapat lah. Kalau nak juga, kita pergi cari tempat lain, RNR lah. Ataupun surau yang tak ada imam rawatib. Tu tak apa. Kita boleh sembahyang jemaah. Tapi kalau tak menimbulkan fitnah kan macam mana? Macam mana kita tahu pula dia tak menimbulkan fitnah? Dia dah tahu. Masjid-masjid ni dua apa masjid dia apa dia dah biasa. Orang habis. Biasa kan orang dia tak ada pun dia tak ikut akam dia. Begitu juga dengan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud semua sahabat kenal. Sahabat ni hati dia pun macam tu. Okey. Tapi pasal apa dia buat juga, dia tak buat macam tu sebab dia tak ada takkan orang tak tahu aku ni terlambat. Sahabat-sahabat ni depa tak ada prasangka buruk sama-sama depa tak ada. Pasal apa Abdullah bin Mas'ud tak buat juga. Better kita solat sendiri-sendiri. Solat sendiri-sendiri. Ataupun kalau tak nak solat jemaah, yang tepi cari tempat lain lah. Lain pada masjid, bawa pokok apa. Boleh ikut faham sahabat lah. Gitu. Jadi maknanya tapi nak cerita, benda ni bukan qat'i thubut. Bukan hukum yang kita kata macam tu. Pasti tu tak. Ini faham sahabat. Faham sahabat terhadap nas tadi lah. Jadi kita nak faham sendiri, kita tak kerti sahabat yang kerti, kita ikut faham sahabat lah. Bila berlaku suatu peristiwa macam ni kan, apa dia tindakan kita. Sebab tu ini maknanya ulama buat kesimpulan. Pada masjid yang ada padanya imam rawatib. Kalau masjid yang kita kata masjid terbuka, surau terbuka macam tu, macam RNR, surau-surau biasa dekat pasar raya apa semua, tak kisahlah jemaah apa kali pun. Kalau apa solat dah habis, cuma dah tak adalah kita datang pukul 2.30, pukul 3. Itu masuk Abdullah bin Mas'ud tadi. Pun tak boleh. Masuk itu dah tu. Tu yang perbuatan Abdullah bin Mas'ud tadi. Dia mari orang dah habis sembahyang lah, tak ada orang. Kan dah tak ada. Kalau dia kena solat seorang-seorang juga. Maknanya kalau ikut nas macam tu, ikut faham sahabat, faham Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Salah seorang daripada fuqaha sahabah, orang yang faqih di kalangan sahabat, bab fiqh ni, pakar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu. Mana nak dapat mahal tu kena cari adanya. Cari tempat lain lah. Surau ke? Ya. Tapi kita tak kata benda sampai jadi haram tak. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dia kata makruh. Pasal apa orang yang mempertahankan diri bahawa dia ni dalam mazhab Syafi'i, dia tak mengikut Imam Syafi'i, pasal apa? Kan? Sebab dia tak tahu, tu jawapan dia. Tu jawapan dia. Maknanya kalau kita sembahyang macam dia kata tadi, kalau kita sembahyang sunat tapi ada orang nak ikut, kita tak payah halang lah. Tak ada masalah apa. Terus kita sembahyang. cuma kita baca tu kuat ke slow? Dia baca macam biasa, kita baca slow je lah. Biasa, macam biasa baca. Dia penting dia ikut pergerakan dia. Dia pergerakan kita tu dia ikut. Tu ya. Boleh kan? Kadang kalau dia tak tahu kita ikut dia tak boleh. Apa dia tu? Kalau dia tak tahu kita ikut dia. Tak ada masalah apa. Tapi biasanya dia mesti tahu ya. Sebelah kan. Kita duduk sebelah dia. Dia mesti tahu. Tak payah tepuk dah. Ni yang tepuk lah. Tu yang tak tahan. Kalau tak perasan kalau dua orang kena masuk. Faham. Allahu Akbar tu dengar ni. Kan? Tak ada masalah apa. Baik, masalah dia dapat pahala jemaah untuk dia tadi. Untuk dia tu dapat pahala jemaah. Itu dia. Baik.
Dari baca situ tadi kan. Peringkat kedua dah habis dah baca. Peringkat ketiga dah baca dah? Belum. Para ulama berbeza pendapat. Ni khilaf mengenai tempat bagi sujud ini. Jadi untuk mengatasi masalah khilaf ni, para ulama ni masing-masing ada ijtihad dia. Sebab tu Imam Syafi'i kata hak aku betul, hak orang lain salah, tapi hak aku ni mungkin salah, hak orang tu mungkin betul. Maknanya cantik tu ayat tu. Ayat tawadhu' al-Imam Syafi'i, tawadhu' tu. Hak aku ni pasti betul, hak orang salah. Tapi barangkali hak aku salah, barangkali hak orang betul. Dia lapik ayat tu cukup bagusnya. Lapik ayat cantiknya. Ya. Tadi tu kira kategori masbuk ke ataupun dia masuk memang dah habis solat? Dah habis solat? Ya, habis solat? Dah habis solat. Dah habis solat. Kalau dia masuk dalam keadaan masbuk, maknanya dia masih lagi, maknanya boleh lah, tak ada masalah. Walau macam kita masbuk kan, di belakang dia kan ada hadis tu yang Nabi kata siapa nak sedekah kepada kawan ni kan. Jadi dia masih dalam sembahyang lagi, kita pergi ke belakang dia. Gitu. Wallahu alam, tak ada masalah apa, insya-Allah. Betul. Baik. Tempat bagi sujud ni selisih khilaf. Dalam sahihain daripada hadis Abdullah bin Buhainah bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam duduk pada 2 rakaat dari solat zuhur, kemudian tidak duduk di antara keduanya. Maknanya Nabi tak duduk tahiyat awal lah. Ketika setelah menyelesaikan solatnya, beliau sujud 2 kali, kemudian salam sesudah itu. Maknanya Nabi tertinggal tahiyat awal, Nabi salam sesudah sujud sahwi lah. Sujud sahwi baru salam. Sementara dalam riwayat yang disepakati al-Imam Bukhari dan Muslim, beliau takbir pada setiap sujud, sementara beliau duduk sebelum memberi salam. Duduk sebelum memberi salam, maknanya sujud sahwi lah sebelum memberi salam. Jadi kalau selepas salam, kalau terlebih rakaat, terlebih rukun dalam solat, maka sujud sahwi selepas salam. Terlebih selepas salam. Kalau kurang, sebelum salam. Faham macam tu mudah. Sebelum kita terlupa, kita tinggal sujud tahiyat awal umpamanya, sujud sebelum salam. Kalau itu pun lupa macam mana? Sujud sahwi. Sujud sahwi pun lupa. Tak ada masalah apa. Lupa. Selesai. Lupa nak sujud sahwi sebelum salam, so kita buat tu lepas salam. Tak ada masalah apa. Lupa kan. Buat bila kita ingat, pasal kita masih lagi dalam keadaan solat. Tapi kalau dah balik rumah dah beli ikan, beli sayur Allah tadi, Allah, lupa sujud sahwi. Tak payahlah. Ya, tak ada masalah apa. Ya. Boleh, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Ya. Baik. Dalam kitab Al-Musnad dari hadis Yazid bin Harun dari Al-Mas'udi dari Riyad bin Alaqah, ia berkata, Al-Mughirah bin Syu'bah salat mengimami kami. Ketika menyelesaikan 2 rakaat, beliau berdiri dan tidak duduk tasyahud awal. Ya. Orang-orang yang di belakangnya bertasbih, subhanallah, tetapi beliau mengisyaratkan kepada mereka agar berdiri. Dia suruh berdiri. Ketika selesai dari solatnya, beliau memberi salam. Kemudian beliau sujud 2 kali dan memberi salam. Ini dia mana dia terlupa sujud. Dia buat sujud selepas salam. Nampak tak? Selepas salam. Kemudian beliau berkata, demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Al-Mughirah bin Syu'bah. Riwayat ini dinyatakan sahih oleh At-Tirmizi. 517 bawah tu dia kata apa? Ya. Baik. Darjah hadisnya adalah hasan. Jadi maknanya, kalau kita buat lepas salam pun boleh, sebelum salam pun boleh. Cumanya lebih kuat yang dia kata, Ibn Qayyim kata, maknanya kalau terkurang sebelum salam, terlebih selepas salam. Terlebih kita buat sembahyang 5 rakaat. Yang itu orang buat kan?
Ha? Yang tu buat 4, 5, 4 Tak, ente jadi imam. Okey, ente was-was tu buat. Ente was-was itu buatlah. Sujud sahwi. Masa tu sebelum lah. Okey. Kalau ente rasa kurang, ente buat sebelum lah. Tapi peratus ente rasa atau perasaan ente kata ini macam lebih ni, buat selepas. Itu lah. Tapi kalau ente buat selepas pun boleh juga macam hadis Mughirah bin Syu'bah ni. Tak ada masalah. Tapi kalau dalam solat kita ni, aku ni sembahyang 4 kali 5, 4 kali 5, ambil 4. Kalau tapi tak pernah ada begitu. Yang ada ni 3 ke 4 lah. 3 ke 4, 4 ke 5 tak ada. Sebab apa? Sembahyang ni dia last kali 4 kan. 4 tu. Jadi kita ada was-was tanah ni. Ini 3 ke 4, 3 ke 4. 4 ke 5 tak ada. Kan? Terawih. Jadi maknanya 3 ke 4. Jadi kita ambil bahawa 3. 4 tu tak kira. Jadi lagi maknanya lepas lagi sujud sahwi lah, sama ada sebelum ataupun selepas. Tapi kalau peratus perasaan anda kata aku rasa ni macam kan. Tapi maknanya dia was-was dia tadi, dia rasa dah macam kurang kan. Bila rasa macam kurang, dia buat sebelum salam. Kalau peratus tu lah. Tapi kalau lebih dia rasa macam 5 ni, macam 5 ni, maka dia buat selepas salam. Tak ada masalah apa. Ataupun dia buat selepas salam, tertinggal tasyahud awal, terkurang dalam solat dia buat sujud sahwi selepas salam. Dia berpegang pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Tirmizi tadi dengan sanad yang hasan. Ya. Lepas salam tu dua salam. Ha? Lepas salam tu macam dua salam. Ya, betul. Dulu kalau orang semai kunut, orang kalau dia bukan kunut tu kena buat. Dia lupa kunut. Lepas dia buat Sujud sahwi. itu janda. Sampai hari ni bodoh buat. Dah. Kalau kita makmum, kita ikut je lah. Kalau kita makmum, kita ikut dia. Ha. Lagipun benda tu kita kata dia hamdu sujud sahwi pun benda tu sunat lah. Tapi betul lah dia pun faham bahawa tinggal yang wajib ataupun sunat, maka disunatkan untuk sujud sahwi, disunatkan untuk sujud sahwi. Sebab apa? Targhiman li syaitan, sebagai padan muka syaitan. Kan? Dia tak ada ruang nak kacau kita. Dia dah kacau kita masa solat tadi, dah was-waskan kita kan. Tapi Allah Ta'ala bagi ganti sujud sahwi supaya apa? Supaya dia kata nanya juga, dia tak ada masalah. Dia pun tak untung jugalah. Dia kacau-kacau kita terlepas rukun, terlepas yang kita kata tahiyat awal tadi kan. Kita boleh ganti dengan sujud sahwi pula. Jadi tak ada masalah apa lah. Dia juga yang rugilah macam itulah, targhiman li syaitan. Itu hadis. Ya, hadis. Tapi bila kita buat dekat yang kedua tu, kita sambung dengan dekat yang satu Ya. masa subuh, kita tak buat kunut. Kita Tak buat. Tak ada lah. Tak ada lah. Mana tak sujud sahwi. Ini masa dia dalam pergerakan imam tu. Kalau kita dah satu rakaat dengan imam, okay? Jadi maknanya kalau imam sujud sahwi, masa kita kena sujud juga macam dia. Sujud. Mana bila imam tahiyat awal, tahiyat akhir, tahiyat yang kedua tadilah, kita baru satu rakaat. Okey, kita sekarang bersama imam dah. Imam tahiyat akhir, tahiyat tu dia pun sujud sahwi sebelum salam. Maka kita sujud sahwi. Tapi kalau dia sujud selepas salam, dia tak habis dah sembahyang kita. Assalamualaikum, dia dah habis dah. Kita bangun dah. Lepas tu dia pun sujud sahwi. Kita tak nak kaitan dah. Sebab dia dah salam. Jangan kita tunggu nak sujud lepas tu kita, dia dah habis sembahyang lah. Kita ikut dia tu takat dia dah habis. Bila dah habis dah, mana habis kita sendiri lah. Dia sujud sahwi, kita tak sujud lah. Itu maksud dia. Boleh kan? Benda ni jarang berlaku. Jarang berlaku. Tapi bila jadi sekali, ya, maknanya dia jadi kacau bilau lah. Kita ingat pun jadi lupa. Nak buat apa ni? Nak teringat balik aduk gaji. Lagi tu imam dekat surau tak lazy kot. Ada satu tubuh tu dia lupa langsung tak buat tolong. Lepas tu lepas balik tu ada orang nak marah. Orang marah dekat dia. Sembahyang tak sah.
Saya macam sembahyang raya lah. Sembahyang raya pernah jadi imam, terlupa nak takbir. Kita ajak orang cantik dah. Rakaat pertama ni sebelum Fatihah takbir 7 kali lah. Rakaat kedua 5 kali takbir. Naik kat kita jadi imam. Terus alhamdulillahirabbil alamin rakaat kedua tak ada takbir 5 kali. Pas sembahyang bising kat belakang tu. Sembahyang apa? Tak sah sembahyang. Awak nak masuk neraka jahanam kan tak sah. Kan cerita dia. Allahu akbar. Ni cerita orang kampung kita lah, orang bandar bersama jelah. Imam tu sepatutnya sebenarnya hari raya tu. Dia mesti bagi tahu makmum. Dia kata kalau imam tak baca tak takbir, jangan ditegur, tak apa. Problem. Jalannya. Tapi dia orang imam kadang-kadang tu tak bagi tahu makmum. Dan makmum ni dia dah biasa, kebiasaan dia nakkan tu. Sembahyang setahun 2 kali kan. Oh, tu yang special tu. Special sembahyang setahun 2 kali. Dan makmum ni kebanyakan orang-orang ni dia tak tahu. Jadi itu kadang-kadang tu dia sebut dia subhanallah, ada orang yang tak takbir. Subhanallah kat belakang. Imam ni tak peduli. Nampak macam mana je. Allahu akbar. Baik, Al-Baihaqi itu kan. Al-Baihaqi menyebutkan dari hadis Abdul Rahman bin Shimasa Al-Mahri, ia berkata, Uqbah bin Amir Al-Juhani salat mengimami kami. Beliau berdiri padahal seharusnya duduk. Sepatutnya duduk tahiyat awal, dia tak duduk. Ini biasa tu jadi kan, benda tahiyat awal ni. Tu. Ini kita kata sahabat-sahabat ni. Kita ni siapa kan? Gitu. Nabi berlaku benda tu pada dia. Orang-orang pun berkata subhanallah, subhanallah, namun beliau tidak duduk dan tetap meneruskan berdiri. Terus berdiri. Ketika berada di akhir solatnya, beliau sujud 2 rakaat, 2 sujud sahwi lah. Bukan rakaat sahwi, 2 sujud sahwi dalam posisi duduk setelah memberi salam. Lepas beri salam, dia pun sujud sahwi. Maknanya ni dia baca Mughirah bin Syu'bah tadi lah. Lepas salam. Lepas salam. Subhan, dia kata. Beliau berkata, sesungguhnya tadi aku mendengar kalian mengucapkan subhanallah agar aku duduk kembali. Akan tetapi sunnah dalam hal ini adalah apa yang aku buat ni. Sunnah dia bila dah kita berdiri tak ada duduk dah. Habis lepas lah. Ini berlaku Rasulullah pernah. Ya, pernah berlaku pada Nabi SAW. Supaya apa? Supaya nak ajar umat dia lah apa kita kena buat. Hadis Abdullah bin Buhainah lebih patut diamalkan. Mana dia Abdullah bin Buhainah tadi lah ni? Hak cerita kalau terkurang buat sebelum salam, lebih buat selepas salam kan? Kerana apa? Kerana 3 poin dia kata, 3 jawapan, 3 perkara ni lebih baik diamalkan dia kata. Tapi kalau nak ikut Mughirah bin Syu'bah apa semua tadi, tak ada masalah apa macam cerita tadi kan? Boleh. Pertama, ia lebih sahih daripada hadis Al-Mughirah. Mana ya? Ini juga disebut oleh Syekh Al-Bani kan? Kalau kita terkurang, kita buat sebelum salam sujud sahwi. Kalau kita terlebih, kita buat selepas salam. Baik, ni dia. Maknanya Ibn Qayyim pun berpendapat macam tu juga. Yang kedua, kandungannya lebih tegas daripada hadis Al-Mughirah. Kerana perkataan Al-Mughirah, demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bisa saja kembali kepada semua yang dilakukan oleh Al-Mughirah. Artinya Nabi SAW sujud kerana kelupaan. Ini pernah sebelum salam dan pernah pula sesudah salam. Tak kira pernah buat sebelum dan pernah buat selepas. Ibnu Buhainah meriwayatkan apa yang dia saksikan, dan Al-Mughirah meriwayatkan apa juga apa yang dia saksikan. Maka kedua perbuatan itu sama-sama diperbolehkan. Kau ni tengok, tu pun tengok juga. Mungkin pula maksud Mughirah tiba-tiba dia mari asma. Saya mari asma malam dengan pagi, tengah hari okey. Dia biasalah kan. Dia pukul 6, pukul 7 tu dia dah mula dah. Kena batu sodak 4 biji okey lah insya-Allah. 4 kapsul tu kan. Tapi tak kuda Arab ke, kuda terbang ke.
Mungkin pula maksud Mughirah bahawa Nabi SAW tetap berdiri dan tidak kembali duduk. Kemudian beliau SAW sujud sahwi. Ketiga, barangkali Al-Mughirah lupa sujud sebelum salam. Barangkali ada ihtimal. Mungkin Mughirah lupa, macam Haji cakap dia lah ni. Kan? Dia terlupa nak sujud sebelum salam. Boleh tak sujud selepas salam? Maka Mughirah buat macam tu. Ini ihtimal. Dipertanggungkan macam tu. Dan dia melakukannya sudah salah sebab dia lupa sebelum salam. Perbuatan ini bisa dimasuki sifat lupa. Lupa juga nak sujud sahwi tadi. Tapi kalau kita dah pergi pasar, pergi market, beli ikan apa semua, baru teringat, tak payahlah. Kan? Tapi hal serupa tidak mungkin dikatakan pada sujud sebelum salam. Wallahu a'lam. Kan? Itu maknanya maksudnya gini, maksudnya bila dia sujud sebelum salam, mana kita boleh kata dia tu lupa? Tak lupa lah. Tapi kalau dia sujud selepas salam, barangkali dia lupa sebelum salam. Itu maksud Ibnu Al-Qayyim di sini. Wallahu a'lam. Maknanya aula dan utamanya dan afdalnya, insya-Allah yang kuatnya macam inilah. Kalau kekurangan tertinggal tahiyat awal, maka kita buat sebelum salam. Kalau kita tambah jadi 5 rakaat, kita buat selepas salam. Tapi kalau kita terlupa sebelum salam, sujud selepas salam. Selesai masalah. Sujud sahwi itu 2 kali lah. 2 kali. Ya. Tak ada bacaan khas. Subhana man la yanamu wa la yashu, tu hadis sahih. Kalau baca subhana rabbiyal a'la. Ya. Doa sujud yang Nabi ajar, tasbih, zikir sujud yang Nabi ajar tu. Adapun subhana man la yanamu wa la yashu, betul lah makna dia. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Tapi tak ada yang sahih contoh pasal itulah. Kena baca subhana rabbiyal a'la. Baca. Tak baca langsung pun tak baca langsung lah. Tapi nak baca tak masalah, baca subhana rabbiyal a'la sambil sujud tadi kan. Tak masalah apa. Duduk. Ya. Duduk antara 2 sujud. 2 kali sujud. Rabbi ighfirli ya, tak ada. Tak payah baca. Duduk. Tapi masa yang duduk last tu, duduk tawaruk ke duduk antara 2 sujud? Duduk last yang sebelum salam. Duduk tawaruk. Duduk tawaruk. Sebab kita sembahyang 4 rakaat. Kalau kita sembahyang 2 rakaat duduk iftirash. Ada. Hadis dalam Muslim ada. Bagi salam. Salam banyak biasa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pasal yang seterusnya. Okey. Kita baca sikit ya, pasal seterusnya. Nabi SAW pernah memberi salam pada 2 rakaat di antara 2 salat sore hari. Nabi pernah memberi salam pada 2 rakaat di antara 2 solat sore hari. Maknanya solat petang lah. Yang 4 Nabi, bila 2 Nabi bagi salam, terlupa. Yang 4 jadi 2. Mungkin zuhur dan mungkin pula asar. Kemudian beliau SAW berbicara. Ni sembang. Lalu menyempurnakan solat tadi. Bila dah sembang, sahabat beritahu lah, Rasulullah sembahyang lupa, sembahyang qasar kan. Nabi tak tanya Abu Bakar betul-betul. Maknanya Nabi tambah lagi 2. Macam itulah kita. Kan? Kita boleh tambah lagi 2 pun dah sembang lah. Setelah itu beliau Rasulullah memberi salam lalu sujud 2 kali sesudah salam dan berbicara. Beliau salam takbir saat sujud dan takbir saat bangkit. Itu dia. Jadi itu yang Rasulullah sambung balik. Maknanya dia buat sujud sahwi sebelum salam. Selepas salam. Di sini sebut dia tak. Sujud 2 kali sesudah salam. Sini sesudah salam. Sesudah salam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagi salam lalu sujud 2 kali sesudah salam dan berbicara. Dalam riwayat lain kan disebut bahawa mana Nabi tadi bagi salam lah selepas sujud sahwi bagi salam. Abu Dawud dan At-Tirmizi menyebutkan bahawa Nabi SAW solat mengimami mereka. Lalu beliau SAW sujud 2 kali, kemudian tasyahud dan salam. Tasyahud ni duduk tasyahud lah, bukan baca tasyahud lah. Kan? Sebab dah baca tasyahud dah tadi. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan gharib.
Peristiwa kisah tu footnote bawah ni. Peristiwa yang kisah Zuljadain tu kan. Yang Nabi sembahyang 2 rakaat tu, tengok kita baca tengok tak apa. Rasulullah mengimami kami pada salah tu ada 2 solat sore. Itu entah zuhur atau asar, ni syak rawi lah. Beliau Rasulullah memberi salam pada 2 rakaat, kemudian mendatangi pokok kayu yang berada di masjid. Beliau Rasulullah bersandar padanya dengan ekspresi marah, dengan wajah Nabi tu macam muka nak marah, tak tahu lah pasal apa. Kan? Di antara orang-orang yang hadir terdapat Abu Bakar dan Umar, namun keduanya merasa segan berbicara kepada Rasulullah. Masing-masing rasa gerun nak jumpa Nabi, nak beritahu, nak tanya betul ke sembahyang dia jadi pendek. Lalu orang-orang yang terburu-buru telah keluar dari masjid. Mereka berkata, solat telah diqasar. Solat dah qasar dah, sembahyang 4 jadi 2. Maka Zuljadain yang maksud orang yang tangan panjang lah, sahabat jenis tangan panjang. Tangan dia bukan tangan panjang maksud mencuri, dah lah. Tangan tu, fizikal tangan dia panjang. Dia berdiri berkata, wahai Rasulullah, apakah solat telah diringkas atau engkau lupa? Sembahyang qasar kah? Ataupun Rasulullah lupa? Nabi SAW melihat ke kanan dan ke kiri lalu bertanya, apa yang dikatakan Zuljadain ni betul ke? Mereka berkata, benar. Engkau tidak mengerjakan solat kecuali 2 rakaat. Maka Nabi SAW solat 2 rakaat lalu salam. Nabi bangun, Nabi solat lagi 2 rakaat dan bagi salam. Kemudian beliau takbir dan sujud. Kemudian takbir dan mengangkat kepalanya, duduk antara 2 sujud. Kemudian takbir dan sujud. Kemudian takbir dan mengangkat kepalanya. Gitu. Ini sujud sahwi selepas salam. Suatu hari kita berhenti tahun ni lah. Ini memang sekali tinggalkan tu takbir. Takbir, Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk antara sujud. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk, mana duduk iftirash ataupun tawaruk tadi lah. Itulah insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.